Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam Agenda Awani. Malam ini Agenda Awani bercerita mengenai persepsi politik Malaysia pasca PRU ke-13. Ini bersangkut paut dengan laporan atau kajian yang telah dilakukan oleh pihak UMCDL sepanjang daripada bulan Ogos hingga 10 September lalu, di mana ianya melibatkan responden hingga 1,546 orang, dan antara perkara yang menjadi perhatian utamanya, 69% daripada responden merasakan bahawa perlunya satu pakatan atau satu kerjasama di antara Barisan Nasional dan juga Pakatan Rakyat untuk beberapa isu, dan ini mungkin kita dapat perincikan dalam perbincangan kita malam ini dalam Agenda Awani. Dr. Rosmadi Fauzi, Fellow Penyelidikan UMCDL bersama kami dalam Agenda Awani pada malam ini dengan botainya. Dan sudah pasti kalau apabila sejak sebelum pilihan raya umum yang lepas lagi, kajian-kajian daripada UMCDL menjadi perhatian umum, dan saya kira ada pengikut-pengikut tertentunya, bukan sekadar daripada ahli akademik ataupun ahli parti, ahli politik, tetapi daripada rakyat kebanyakannya yang mula sedar bahawa perlunya dan juga pentingnya mereka untuk mengetahui setiap satu kajian akademik itu dilihat secara terperinci. Dan kali ini, selepas kajian ini dilakukan 3 bulan selepas PRU ke-13, dan bagaimana kita melihat dinamik dan juga kelainan kajian dilakukan oleh UMCDL pada kali ini. Ya, terlebih dahulu saya mewakili pihak UMCDL ingin mengucapkan terima kasih kerana diberi ruang untuk memberi penjelasan. Semua telah maklum, keputusan PRU yang ke-13 pun telah diumumkan. Tapi di pihak UMCDL kita masih lagi menjalankan kajian-kajian. Tidak bermakna bermusim PRU 13 habis dan tidak ada kajian yang dijalankan. Dan apa yang kami lakukan yang terkini adalah satu kajian untuk melihat apakah yang rakyat mahu selepas PRU 13. Apakah yang berlaku di luar sana, apa kemahuan rakyat dan sebagainya. Jadi satu kajian yang telah dilakukan oleh pihak UMCDL pada bulan Ogos ke September, lebih kurang dalam sebulan, di mana kami telah melakukan satu kajian soal selidik secara bersemuka, dan kita tanyakan tentang apakah isu-isu selepas PRU 13. Apa yang menarik yang kami dapati adalah rakyat di luar sana sekarang ini sangat matang, kerana mereka membincangkan tentang hak, tentang apa yang sepatutnya dilakukan, apakah polisi-polisi yang baik yang harus dilakukan oleh parti-parti yang memerintah, yang menjadi kerajaan. Dan di sini daripada kajian yang kita lakukan, macam saudara Zul katakan tadi, 69% mengatakan perlu wujud satu kesepakatan di antara Barisan Nasional dan Pakatan Rakyat. Mungkin banyak perdebatan tentang perkara itu, tapi apa yang kami nampak di situ adalah rakyat tidak mahu lagi parti-parti hanya bercakap-cakap. Dan kalau kita bercerita mengenai kesepakatan ataupun reconciliation nasional itu, kita mungkin melihat daripada perspektif tokoh-tokoh utama pemimpin kedua-dua parti untuk duduk berunding dan sebagainya. Akan tetapi bagaimana kita menilai dan juga memahami pandangan rakyat bahawa melihat kepada kesepakatan itu bagaimana, dan apakah peristiwa ataupun perkara-perkara yang menyebabkan mereka rasa bahawa cukuplah dengan segala aksi-aksi politik, ini masa untuk lakukan kerja, dan bagaimana respon mereka di bawah sana. Kerana seringkali kita melihat bahawa ini kalau daripada segi data yang dilihat, 69% itu menunjukkan kematangan yang luar biasa, dan sesuatu perkara yang bahawa rakyat sudah bersedia, sudah cukup matang untuk menerima segala-galanya dalam politik pada hari ini. Pandangan mereka terhadap politik hari ini sudah berubah berbanding dengan dahulu. Bagaimana pandangan doktor? Kalau kita lihat mana-mana parti yang menang pilihan raya ataupun yang mendapat mandat untuk memerintah, matlamat utama adalah kestabilan politik. Jadi dari persepsi rakyat di luar sana, mereka melihat bahawa mereka perlukan satu kerajaan yang dapat mengawal dari segi keselamatan, kestabilan dan sebagainya. Kenapa ini berlaku? Dia akan reflect kepada perkara-perkara lain dari sudut sosial sebagai contoh, dengan isu jenayah, ekonomi, kenaikan harga, kos hidup dan sebagainya. Jadi rakyat mahu, maksudnya sekarang ni parti membuat kerja, walk the talk. Maksudnya di situ tidak lagi hanya berbahas, membincangkan tentang perkara-perkara yang lepas dan menyalahkan di antara satu sama lain. Rakyat mahu melihat ke depan, dan mana yang menang
dia akan menjalankan kewajipannya, dan kalah harus bermuhasabah dan melihatlah apa sebenarnya kemahuan rakyat dan kenapa kalah. Jadi itu yang saya lihat. Kestabilan politik itu yang penting. Dari segi ekonomi sebagai contoh, harga barangan, ini yang rakyat nampak. Itu yang saya katakan. Dalam satu segi kita melihat bahawa pandangan rakyat ataupun kebanyakan pandangan masyarakat terhadap satu perkara atau satu isu, ada yang mengatakan kita masih lagi berdasarkan partisan itu sendiri. Kalau hitam adalah hitam, putih adalah putih. Akan tetapi apabila dalam satu peringkat, adakah ini menunjukkan daripada kajian ini bahawa ramai sebenarnya kelompok di luar sana sudah keluar daripada kelompok parti itu sendiri dan mahukan sesuatu isu ditangani secara kolektif, secara bersama. Bagaimana dalam kajian ini membuktikan itu adalah perkara yang benar? Ya, kalau kita lihat kajian UMCDL sebelum PRU13 dan menjelang PRU13, kita dapat lihat satu kumpulan yang agak menonjol dan dianggap sebagai golongan penentu kepada keputusan undi, iaitu golongan atas pagar, fence sitters dan sebagainya. Ada macam-macam lah orang kata. Dan kita perincikan siapa mereka ini. Golongan muda, kelas pertengahan, mereka tinggal di bandar dan sebagainya. Jadi golongan ini yang semakin membesar, dan kita dapat lihat golongan ini melihat kepada isu-isu yang ke arah menyuburkan demokrasi. Hak berpartisipasi dan sebagainya. Jadi kumpulan ini yang harus diberi perhatian dan semakin besar, dan sudah tentu dalam politik kita ada yang macam Saudara Zul kata tadi, berpihak pada parti tertentu, putih, hitam dan sebagainya. Tapi yang kumpulan ni mungkin saya katakan kelabu di pertengahan itu itu yang semakin meningkat. Golongan yang di pertengahan itu juga yang menyebabkan sukar untuk ditebak kemahuan mereka dan sebagainya. Tapi saya fikir dan juga saya pasti bahawa apabila kita bercerita ni data yang dapat oleh UMCDL sendiri, mungkin kita dapat melihat bahawa ini adalah pertama kali selepas bukan pertama kali, kira dalam selepas 3 bulan kita dapat bertanyakan mereka yang mengundi buat kali pertama pada PRU yang lepas. Dan selepas ini profiling itu mungkin kita dapat kongsikan selepas ini, tapi kita nak berhenti seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awal ini selepas ini. Okey, kita bersama dengan Dr. Rosmadi Fauzi daripada UMCDL. Kita masih bercerita mengenai kajian pasca pilihan raya umum ke-13 yang dijalankan daripada 15 Ogos hingga 10 September lepas. Datanya masih lagi baru 3 bulan selepas pilihan raya umum yang lepas, dan katanya tidak ada perubahan sentimen yang ketara di kalangan pengundi. Dan mungkin kita dapat kongsikan profiling responden-responden yang memberikan data dan juga maklumat itu. Kerana kalau dilihat, seringkali ada yang mengatakan, pandangan-pandangan mengatakan bahawa isu-isu mengenai kebebasan bersuara, politik baru dan sebagainya hanya didominasi atau secara idealistiknya dimahukan oleh pengundi-pengundi muda sahaja. Akan tetapi ini mungkin sesuatu yang mungkin benar atau tidak menerusi angka-angka ataupun menerusi individu-individu yang diketemui. Bagaimana dengan dapatan itu? Adakah ini secara menyeluruh ataupun hanya didominasi oleh kelompok tertentu sahaja? Ya, dalam kajian UMCDL yang lepas yang telah kita lakukan dan yang terkini, kita melakukan kajian yang bersemuka dan kita mengambil sampel mengikut profiling yang telah kita tentukan yang mewakili di peringkat nasional. Sebagai contoh, jantina, umur, tempat tinggal dan sebagainya. Jadi daripada hasil kajian kita ini, kita boleh dapat lihat kajian ini tidak pergi kepada satu kelompok saja, bukan kepada golongan muda saja, tetapi kepada bagaimana pendapat perbezaan antara gender, lelaki dan perempuan, ataupun dari konteks geografinya, tempat tinggal, bandar dan luar bandar, latar belakang ekonomi, pekerjaan, pendidikan. Jadi ini di antara data-data yang kita ada, dan kita cuba cross-tab dan melihat sama ada yang macam Saudara Zul kata, ini adalah suara daripada satu kelompok saja. Dan mungkin kalau kita katakan isu-isu tentang politik baru ini lebih kepada golongan muda, tapi kita dapat lihat seakan dia tidak berlegar di kalangan golongan muda saja. Dia dah berpindah kepada kelas menengah dan dia dah melangkaui kepada kawasan sebagai contoh kawasan bandar. Dan secara perlahan pergi ke kawasan yang separa bandar, dan sehingga saya rasa mungkin keluar bandar menjelang PRU14 di mana
keseluruhan parlimen di Malaysia ataupun DUN akan bercakap tentang hak bersuara. Yes. Dan okey, doktor kepakarannya dalam geografi dan sebagainya, pendapatan dan sebagainya. Kalau dalam isu ini kita melihat bahawa betapa cepatnya maklumat itu sampai kepada rakyat, kepada pengundi, itu membuktikan bahawa dalam masa 3 bulan sesuatu yang kita rasa dimiliki ataupun kemahuan itu hanya dibandar, tapi sudah sampai terus kepada mereka dengan lebih cepat. Dan bagaimana akhirnya dengan aspek bahawa keperluan untuk kita melihat cara berpolitik yang baru, cara ahli politik untuk buat kerja dengan mengambil kira hak dan juga suara setiap satu masyarakat itu adalah cara yang dimahukan dan harus seiring dengan pelaksanaan dan juga apa yang dikatakan di peringkat atas. Kerana seringkali kalau kita melihat daripada kajian-kajian, rakyat sudah bersedia, tapi bagaimana dengan pelaksanaan, dan itu diterjemahkan dalam beberapa perkara dalam segi pembuatan dasar ataupun cara mereka untuk menjawab beberapa isu semasa pada hari ini. Bagaimana itu kita lihat keperluannya di tangan ahli politik hari ini, bagaimana? Okey, sebelum tu mungkin boleh saya lihat dari segi kawasan kalau misalnya kawasan bandar tu lebih membincangkan tentang isu-isu polisi, tetapi kita nampak ada satu trend daripada bandar seakan perbincangan itu dah pergi ke separuh bandar dan kawasan luar bandar. Salah satu faktor yang main peranan di sini adalah internet. Maklumat di situ walaupun dari segi jarak, kalau kita ukur daripada satu kawasan ke kawasan bandar jaraknya jauh, tetapi melalui internet jarak itu dah menjadi satu jarak yang relatif. Maklumat tu cepat sampai. Apa yang dibincangkan di Kuala Lumpur sebagai contoh boleh sampai ke utara dengan cepat, ataupun yang dibincangkan di Kuala Lumpur boleh tersebar sampai ke luar negara, rakyat-rakyat Malaysia yang berada di luar negara. Jadi di sini saya lihat sesiapa yang menjadi pemimpin khususnya ahli politik harus peka apa yang rakyat dapat, maklumat yang mereka perolehi, apa yang mereka lihat dalam konteks isu. Mungkin dari segi politik pembangunan tu semakin mengecil dan isu-isu non material itu menjadi satu perkara yang ditekankan. Rakyat sekarang boleh melihat apa yang dibincangkan di parlimen, sama ada di kaca TV ataupun di internet. Jadi maklumat sekarang ni dah di hujung jari. Jadi pada masa yang sama, ahli politik juga harus peka dengan apa yang diperolehi oleh rakyat di luar sana. Jadi dia akan selari dengan kehendak rakyat dan ahli politik harus menjalankan apa yang dimahukan oleh rakyat. Jadi saya rasa mungkin dari segi pemilihan pemimpin, kalau kita bercakap dengan pemilihan yang akan datang, pemilihan UMNO ni pada bulan Oktober, dan kita dapat lihat juga mungkin separuh daripada calon adalah muka baru dan orang muda. Jadi kita dapat satu perubahan dari segi kehendak nak bertanding tu. Jadi pada masa sama mereka juga membawa idea-idea dan misi ini, dan ini harus diambil kira dan perhatikan. Dan kalau kita kaitkan bagaimana perubahan daripada dalam masyarakat itu, kalau kita katakan tadi, kita setuju bahawa maklumat itu, kalau dahulu mungkin kita ada persepsi mengatakan bahawa sesuatu yang dibincangkan di bandar mungkin tidak sama dengan apa yang dibincangkan di kampung atau di luar bandar. Tapi dengan maklumat hari ini, keterbukaan itu sudah wujud, dan mereka sudah, maklumat itu dan juga keterbukaan dari segi perubahan itu sudah ada juga di kalangan mereka. Dan kalau kita kaitkan dengan pemilihan UMNO dan buat kali pertamanya pemilihan itu dilakukan secara menyeluruh, ini sudah tentu mencorakkan dan juga menuntut cara berkempen, cara bercakap. Ini dalam konteks parti itu sendiri pun ada perubahan dan sebagainya. Bagaimana pandangan doktor dalam aspek ini? Saya lihat dalam konteks pemilihan UMNO ni, dia rata-rata sangat mengalulukan dengan perlembagaan baru yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi bila saya lihat isunya muka-muka baru ada masuk bertanding, mereka perlukan satu platform untuk memperkenalkan diri. Dan kita dapat lihat di pihak parti pun telah mencadangkan beberapa kod etika dalam berkempen dan sebagainya. Tetapi bila bercakap tentang maklumat, sebagai seorang calon baru, mereka mesti perlu memperkenalkan diri, apakah manifesto yang perlu dilakukan oleh mereka, apa yang mereka dah bawa, perubahan yang dilakukan. Tapi jika tidak diberi platform, agak sukar, dan sudah tentu mereka akan pergi ke platform alternatif, iaitu yang saya katakan tadi, IT, internet, blog dan sebagainya. Walaupun secara permukaannya kempen tidak dijalankan, tapi sudah pasti melalui Facebook, melalui blog telah berjalan. Sudah berjalan. Ya, sudah berjalan. Dan kalau kita lihat
dari segi suara-suara yang kehadapan yang dibincangkan, bercakap tentang hasil dapatan UMCDL tadi, tentang hak berpartisipasi, ada calon-calon yang sudah mengatakan kod etika ni harus diubah dan diberi penambahbaikan ya. Mereka bercakap tentang hak di situ. Jadi dalam konteks pemilihan UMNO ni, saya rasa pemimpin yang bertanding harus membawa satu idea baru, polisi baru, dan tidak boleh masih lagi dalam budaya yang lama, budaya UMNO yang lama. Semua dah bergerak ke arah kehadapan. Dan apabila kita cerita mengenai hak untuk bersuara dan juga hak untuk mendapatkan maklumat dan sebagainya, ini tidak harus dilihat dalam satu kelompok tertentu saja, tapi dah harus dilihat dengan lebih meluas. Kerana tersebar banyak maklumat itu dengan mudah dan sebagainya. Selepas ini kita mungkin nak bincangkan kerana hasil dapatan daripada UMCDL ini ramai yang minat untuk mengetahuinya, tapi mungkin kalau dalam 15 atau 26 slide itu mungkin satu saja yang dijadikan satu headline utama dalam laporan-laporan media dan sebagainya. Banyak lagi perkara yang boleh telusuri, dan katanya UMCDL sendiri pun dah ada laman webnya sendiri yang memudahkan masyarakat dan kita semua untuk akses kepada maklumat tersebut. Jadi kita nak perincikan perkara itu selepas ini. Kita berhenti rehat seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awal ni selepas ini. Okey, bertemu lagi kita dalam agenda awal ni. Doktor, kalau kita bercerita mengenai perubahan contohnya, satu perkara yang kita lihat daripada tadi kita bincangkan bahawa rakyat sudah bersedia untuk berubah. Tetapi kalau kita berada dalam organisasi parti dan juga kita berada dalam kelompok parti politik sebab memegang topi sebagai ahli politik, perubahan itu tidak boleh dilakukan secara drastik kerana mungkin strateginya perlu diaturkan dengan cara yang lebih tersusun dan sebagainya. Dalam aspek ini, rakyat yang mahukan perubahan ini sudah mungkin lebih cepat daripada menunggu perubahan yang berlaku dalam konteks parti itu sendiri. Bagaimana perubahan itu perlu dan strategi itu perlu dilaturkan? Adakah dengan secara perlahan ataupun dengan cara bagaimana tuntutannya pada hari ini? Mungkin saya boleh katakan begini. Kalau misalnya di luar sana, rakyat dah pergi sampai gear 5 contoh analoginya, tetapi di pihak parti masih lagi gear 3, itu adalah satu petanda yang tidak baik. Jadi saya rasa sepatutnya parti sama ada gear 5 atau mendahului gear 6, 7, 8. Jadi segi perubahan tu sudah pasti saya rasa kena cepat. Dan salah satu yang saya boleh bagi contoh dari segi keputusan PRU 13 yang lepas, mana pemimpin-pemimpin yang tewas, pada pendapat saya percaya harus mengundurkan diri dan memberi laluan kepada muka-muka baru supaya perjalanan tadi lebih cepat, perubahan tu, idea baru boleh dibawa lebih berkesan, kerana rakyat di luar sana sudah mahu perkara yang baru, yang sophisticated dari segi idea yang muncul. Jadi kalau misalnya di pihak parti masih lagi membawa agenda dan isu lama dengan kepimpinan yang lama sebagai contoh, jadi saya rasa itu akan mendatangkan masalah, di mana kehendak di sana berbeza dengan apa yang parti bawa. Dan parti UMNO sendiri saya percaya harus datang dengan budaya baru. Budaya baru itu termasuklah dengan cara berkempen, metodologi baru, polisi-polisi baru, idea-idea baru dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan dan menuju ke arah pemilihan Oktober nanti ya. Okay. Saya ingin bawa semula bincang kita dalam aspek yang konteks Malaysia lebih besar, lebih terbuka itu. Bagaimana kita melihat bahawa selepas 3 bulan ini dapatannya dan kita mahukan dalam satu tempoh 5 tahun yang akan datang menjelang PRU ke-14, parti-parti politik dapat menjalankan, ahli-ahli politik dan juga wakil-wakil rakyat kita dapat menjalankan tugas mereka dengan sebaik mungkin dan rakyat menilainya secara kritikal pada hari ini. Menghadapi ataupun memandang dalam tempoh 3 bulan yang mendatang, sudah pasti rakyat menunggu dan juga apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh ahli-ahli politik dari mana-mana sekali parti pun supaya memahami aspirasi yang dimahukan oleh rakyat, kalau buktinya melalui kajian ini. Okey, yang pertama sekali, daripada ahli-ahli yang menang, ahli politik yang menang harus menepati janji apa yang mereka janjikan semasa pilihan raya lalu. Jadi maksudnya macam saya katakan, rakyat mahu wakil-wakil rakyat bekerja dah. Tidak lagi menuding jari, menyalahkan di antara sesama lain. Ini masanya untuk bekerja, dah masuk ke pejabat sebagai contoh, dan melakukan kerja dan menyelesaikan hal-hal rakyat ni. Dan rakyat mahu perkara-perkara itu, dan perkara-perkara ini sentiasa dipantau oleh rakyat melalui macam saya kata tadi, di internet dan sebagainya. Maklumat sekarang ni di hujung jari. Jadi perlu ada satu checks and balance lah.
Dan maksudnya ahli-ahli politik ataupun wakil rakyat yang terpilih yang sudah pun menang mungkin perlu menjuarai isu berbanding dengan menjuarai cara untuk menangi undi yang dilakukan strateginya yang lalu. Bagaimana pandangan doktor bagaimana? Ya, dan dalam konteks itu seorang wakil rakyat tidak boleh hanya memberi perkhidmatan kepada siapa yang menyokong mereka. Maksudnya dia hak milik rakyat dan dia harus menyelesaikan masalah rakyat. Jadi dia tidak boleh pergi kepada orang-orang tertentu ataupun mereka yang berpihak pada parti mereka yang menyokong. Jadi dia kena mainkan peranan. Mereka kena mainkan peranan sebagai seorang wakil rakyat menyelesaikan hak-hak rakyat. Dan kita dapat lihat jika hak rakyat ini tidak selesai, dia akan mengganggu gugat kestabilan tadi. Dan kita nampak isu-isu yang selepas PRU 13, maksudnya rakyat minta diselesaikan dalam konteks ekonomi, harga barangan, kos hidup, masalah sosial, jenayah dan sebagainya. Ya, inilah masanya wakil-wakil rakyat menjalankan kewajipan mereka. Dan kita tadi bercerita mengenai bagaimana akses kepada maklumat dan juga bagaimana kematangan ini juga perlu disokong juga dengan mungkin platform. Dan doktor mengenai platform, dan UMCDal juga keluar tampil dengan platformnya dengan umcdal.com yang turut dilancarkan pada minggu lepas. Jadi bagaimana dalam aspek itu aspirasi UMCDal itu untuk perkongsian maklumat, perkongsian kajian itu bagaimana untuk di masa akan datang dapat dijalankan dengan lebih besar lagi dengan wujudnya platform seperti laman web ini? Ya, sebenarnya UMCDal sendiri mengambil satu inisiatif untuk mempromosi jugalah di pihak kami, dan pada masa yang sama kita siarkan hasil-hasil kajian kita di laman web kita, sebab kita mahu pihak di luar sana yang berminat tentang politik, sama ada ahli politik ataupun rakyat biasa, melihat kajian-kajian kita dan mengambil satu pemikiran proaktif, tindakan proaktif tidak hanya mengkritik dan harus melihat kenapa dia berlaku dan melihat secara menyeluruh. Yes, melihat secara menyeluruh. Sebab ada yang menyangkakan kita akan berpartisan condong ke arah tertentu saja, ke arah tertentu. Tidak. Boleh tengok ke laman web kita, tengok profiling data kita, kajian metod yang kita lakukan, berapa jumlah sampel yang diambil. Kerana sebelum ni ada satu argument mengatakan sampel yang diambil oleh UMCDal tidak menggambarkan jumlah pengundi keseluruhan Malaysia. Kita di dalam filon kita ada pakar-pakar statistik yang boleh mengesahkan dari segi kajian kita lakukan. Termasuk juga lawatan-lawatan yang kita lakukan di luar negara, melihat kajian-kajian yang dilakukan oleh pengkaji-pengkaji di luar negara. Kalau kita tengok di Indonesia dengan jumlah pengundinya hampir 165 juta, Taiwan 18 juta, UK 45 juta, tapi sampel yang diambil hanya 1,000 hingga 1,500. Di mana ini adalah satu jumlah yang minimal dan berada di tahap keyakinan 95% dan di dalam jumlah yang lebih kurang 2.5% di situ. Dan saya pasti juga kalau dengan aksesnya kita kepada laman web UMCDal mendekatkan kita bagaimana melihat sesuatu senario politik ataupun sesuatu isu-isu semasa itu dengan secara yang lebih menyeluruh, bukannya ambil satu dan membuat justifikasi secara tertentu saja. Dan saya rasa itu pentingnya juga kita untuk ke www.umcdal.com. Doktor, terima kasih banyak kerana bersama kami dalam agenda awal ni. Banyak lagi kita nak cerita lepas ni, mungkin khidmat dan juga rundingan daripada UMCDal diperlukan, khususnya nanti ada pilihan raya kecil di Sungai Limau, pemilihan UMNO dan sebagainya. Itu mungkin kita panggil lagi rakan-rakan kita daripada UMCDal. Terima kasih doktor kerana sudi bersama kami pada malam ini. Terima kasih juga kepada anda yang menonton. Jika anda punya sebarang pandangan, hantarkan kepada kami di Facebook atau Twitter Astro Awani, atau teruskan bersama kami di astroawani.com untuk perkembangan berita segenap dimensi. Dan terima kasih kerana likes kami di Facebook yang sekarang dah lebih daripada 100,000 likes. Tambah lagi rakan-rakan di sana. Terima kasih. Sekian sahaja agenda awal ini. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi malam esok. Thank you, Dr. Thank you.